Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Harundin bin Saleh. Nomor kad metrik saya C19E0234. Oke. Di sini saya akan ceritakan sejarah tentang pisang telemek. Oke, pisang telemek. Oke, pisang telemek ini berasal daripada negeri Sabah, yaitu daripada kaum Bugis. Dan ia juga berasal daripada Indonesia melalui kaum Bugis. Oke. Pisang telemek ini juga dia amat popular di negeri Sabah, khususnya di daerah Tawau, Sendakan dan lain-lain lagi yang mempunyai ramai bangsa Bugis. Dan makanan ini juga sangat popular dimasak pada waktu kenduri kendara dan waktu petang. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang sejarah pisang telemek ini. Oke guys, ini adalah bahan-bahan yang perlu kita gunakan. Oke guys, ini adalah proses menggoreng kacang tanah untuk inti pisang telemek tersebut. Oke guys, ini adalah proses pembukaan pisang tersebut setelah ia dimasak ataupun direbus selama 40 hingga ke 30 menit. Oke guys, selepas kita menggoreng kacang tersebut kita akan blender sehingga halus. Oke guys, selepas itu kita gaulkan kacang tersebut dengan gula pasir agar inti tersebut rasa manis dan sedap dimakan. Oke guys, ini adalah cara memasukkan pisang ke dalam telur dan menggoreng pisang tersebut yang telah dibaluti oleh telur. Oke guys, ini adalah cara terakhir untuk memasukkan inti ke dalam pisang telemek tersebut dan nantikan kesudahannya guys. Lihat sendiri guys, ini adalah hasil pisang telemek yang dimasak sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Nakib bin Ahmad. Saya bernombor metrikan C19E0264. Sekarang saya akan membuat makanan tradisional daripada negeri Johor, iaitu yang bernama botok-botok. Botok-botok ini ataupun dikenali sebagai bor botok. Ia adalah makanan tradisi daripada orang terdahulu, terutamanya masyarakat Bugis dan Jawa. Mereka menggunakan santan yang diperah daripada kelapa, pelbagai jenis daun herba dan juga pelbagai jenis ikan yang boleh digunakan. Ikan-ikan yang boleh digunakan seperti ikan selak, ikan papan, ikan merah dan juga ikan tenggiri. Makanan ini bergantung kepada nilai daun herba yang digunakan. Sekiranya daun herba itu banyak dan berkualiti, botok ini akan menjadi istimewa dan nilainya menjadi tinggi, bergantung kepada nilai daun herbanya. Assalamualaikum, saya kini berada di Ekonsif untuk mencari bahan-bahan masakan untuk membuat botok-botok. Jom. Berikut merupakan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat botok-botok. Menghiris halia, menghiris kunyit, kemudian memotong daun-daun herba. Bahan-bahan telah dicuci dan dibersihkan secara betul. Masukkan sedikit santan ke dalam bahan kisaran yang akan dimasak. Masukkan perahan santan. Kemudian masukkan kerisik. Lapisan pertama adalah ikan tenggiri dan kemudian di atasnya adalah daun herba dan dilipat dengan daun pisang. Ia dikukus selama 30 minit. Dan inilah hasilnya. Hai, salam sejahtera. Nama saya Fevrelen Manja. Nomor kad metrik saya C19E0125. Dalam konteks video pada kali ini, saya akan memperkenalkan makanan Sabah, yaitu ulat sagu ataupun butot dalam bahasa Kadazan Dusun. Oke, makanan ini ianya terkenal di kalangan suku kaum etnik Kadazan Dusun, di mana ianya merupakan makanan yang
telah wujud sejak dahulu lagi, yaitu sejak nenek moyang lagi. Makanan ini boleh didapati di hutan, boleh dicari di pokok rumbia. Oke, di sana boleh kita lihat pokok tersebut perlulah ditebang dahulu untuk mengambil ulat sagu tersebut sebelum kita ambil dan makan. Ulat sagu ataupun butot boleh didapati di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Ianya merupakan makanan tradisional bagi suku kaum Borneo. Ulat sagu tersebut boleh kita makan juga, sama ada ianya mentah ataupun secara masak. Untuk yang peminat makanan eksotik, bolehlah makan secara mentah, dan untuk yang tidak berminat dalam makanan eksotik, bolehlah masak. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita tengok. Ini adalah ulat sagu ataupun butot yang telah diambil daripada pokok rumbia. Sebelum dimakan mentah, ulat sagu ataupun butot perlulah dicuci sebelum makan. Tada! Cara makan amatlah mudah. Ulat sagu atau butot perlulah dicampuri atau cicah sambal seperti lada, cuka, garam, dan sebagainya. Bagi mereka yang tidak menyukai memakan butot secara mentah, butot bolehlah dimasak seperti biasa atau dengan campuran sayur. Okay, nama saya Muhammad Saini Muhammad Talib, memegang kad metrik C19E0205. Okay, tajuk saya pada ini saya akan menerangkan tentang masakan gulai tempoyak ikan batin. Okay, gulai tempoyak ikan batin ini berasal dari negeri Pahang yang berada di daerah Temeloh. Okey, mengapa gulai tempoyak ikan masin ini berasal dari Temeloh? Menurut masyarakat tempatan, bahan asas gulai ini ialah ikan batin dan adunan tersebut berasal dari tempat mereka. Oleh sebab itu, mereka menggelarkan masakan gulai ikan batin itu adalah berasal dari tempat mereka. Okey, menurut Hikayat Abdullah menyatakan bahawa tempoyak adalah mula dijumpai di Terengganu, iaitu semasa melawat Terengganu pada tahun 1836. Beliau mendapati makanan kegemaran masyarakat Terengganu ialah tempoyak, jering dan petai. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita melihat cara pembuatan gulai. Barang yang diperlukan ialah ikan patin, garam, serai, daun kunyit, cili api, asam keping, tempoyak dan keledek. Kunyit, tempoyak dan cili dimasukkan dan dikisarkan. Bahan tersebut dimasukkan ke kuali dan memasukkan setengah jak air. Setelah itu, masukkan daun kunyit, serai dan masukkan ikan patin yang telah siap dibasuh dan dipotong. Seterusnya masukkan asam keping dan garam kasar secukup rasa. Setelah semua bahan telah dimasukkan, hidupkan api dan biarkan masakan selama 30 minit di atas kuali untuk biar dimasak. Setelah siap, makanan boleh dihidangkan kepada tetamu dan ahli keluarga. Sekian, terima kasih.